أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به صدق الله العظيم. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati, wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah diberikan kepada kamu. Wa aufu bi'ahdi, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku. Ufi bi'ahdikum, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Wa iyaya farhabun, dan kepada akulah saja hendaklah kamu merasa gerung takut, bukan kepada sesuatu yang lain. Mulai daripada ayat 40 hingga seterusnya, Al-Quran dalam surah ini membicarakan tentang Bani Israel. Kisah Bani Israel merupakan yang terpanjang dalam surah ini, hampir satu juzuk bicara tentang Bani Israel. Kedudukan kisah Bani Israel ini dibicarakan selepas daripada bicara makhluk manusia yang pertama di bumi, iaitu Adam. Selesai bicara tentang Adam, bicara tentang Bani Israel. Hubungan di antara Bani Israel dengan kisah Adam ini barangkali ada hubungan yang erat. Yang kita nampak, Adam mempunyai pertentangan sebenarnya. Pertentangan antara Adam dan syaitan. Adam dan syaitan. Syaitan merupakan rumus kepada nafsu yang boleh membawa seseorang kepada neraka jika tidak dikawal dengan sebaik-baiknya. Adam AS merupakan makhluk yang teruji ataupun musuh yang pertama kepada Adam ialah syaitan. Antara Adam dan syaitan ini mempunyai pertentangan yang akhirnya membawa Adam ke dunia, ke bumi. Bani Israel juga dalam sejarahnya yang panjang merupakan satu makhluk, satu bangsa yang mempunyai pertentangan hebat dalam sejarah. Dia berasal dari negeri Mesir dan merupakan bangsa yang dipandang rendah oleh Firaun pada zamannya, menyebabkan Bani Israel terpaksa dihalau keluar daripada bumi Firaun, daripada Mesir. Pertentangan dalam sejarah yang disaksikan oleh bangsa Bani Israel ini cukup hebat, yang kira-kira antara dua kisah Bani Israel dengan Adam ini dipertemukan pada pertentangan, sama-sama mempunyai pertentangan. Dilihat pula daripada kisah Bani Israel ini dengan ayat yang belum lagi, iaitu pada awal surah Al-Baqarah yang membahagikan manusia kepada tiga kumpulan: mukmin, kafir dan munafik. Mukmin, kafir dan munafik. Bani Israel tidak keluar daripada salah satu daripada kumpulan itu. Mukminkah Bani Israel? Tidak. Bani Israel tidak beriman. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Oleh kerana itu bicara pada awal ayat tentang orang mukmin, kafir dan munafik. Yahudi atau Bani Israel yang dimaksudkan di sini, mereka tidak termasuk dalam golongan mukmin. Artinya jika Bani Israel ini ayat-ayat tentangnya, kisah tentangnya mengambil ruang yang sangat besar di dalam surah ini, malah di dalam Al-Quran sendiri, maka barangkali kita dapat mengetahui bahawa musuh bagi orang mukmin ialah Bani Israel, ialah Yahudi. Bukan Bani Israel ini nama kepada turunan, ialah Yahudi, di mana mereka ini merupakan mempunyai pengaruh yang begitu besar dan mengancam akidah umat Islam.
segala gerak-geri mereka, tindak tanduk mereka, semuanya ini mengancam kesejahteraan umat Islam. Dilihat daripada sudut ini, maka kedudukan Bani Israel di dalam ayat ini juga kita lihat mempunyai hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Mengapa dibicarakan di sini? Dibicarakan di sini memang pun sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan tempat apabila manusia ini dibicarakan oleh orang mukmin, kemudiannya dibicarakan pula tentang Bani Israel, kerana Nabi SAW telah menyatakan betapa umat Islam ini mempunyai hubungan yang begitu erat dengan Bani Israel. Dalam sebuah hadis menyebutkan, la tatba'unna sananal yahudi wan nasara shibran bi shibrin hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu al yahud wan nasara? Qala na'am. Qala faman? Nabi bersabda, kamu akan menjadi pengikut pada Yahudi dan Nasara sejekal demi sejekal, zira'an bi zira'in, hasta demi hasta. Hinggalah kalau Yahudi itu masuk ke dalam lubang biawak, lubang bab, kamu akan turut masuk bersama dengan Yahudi itu. Para sahabat bertanya, siapa orang itu, Yahudi dan Nasara kah orang itu? Nabi kata, siapa lagi jika bukan Yahudi dan Nasara? Kamu jadi pengikut kepada mereka. Oleh kerana itulah barangkali bicara tentang Bani Israel ini awal, baik saja bicara tentang kumpulan-kumpulan manusia, bicara tentang warga pertama di bumi, terus masuk bicara tentang Bani Israel dengan segala ragam dan tindak tanduknya dalam sejarah permulaan Islam. Siapakah Bani Israel ini? Bani Israel, bahasa ini asalnya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Ism maknanya hamba. Allah. Ariel tu sebenarnya asalnya Ariel. Iel tu Allah. Kemudian sudah ditukar banyak lagi lah. Baik. Israel ini asal maknanya hamba Allah. Dalam bahasa Arabnya disebut Allah. Siapakah Bani Israel? Bani Israel ini anak cucu Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Anak cucu Nabi Yaqub. Anak cucu Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam ini berpecah kepada dua kumpulan nanti kemudiannya. Berpecah kepada Nabi Allah Ismail dan Nabi Ishaq. Anak kepada Nabi Yaqub yang Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian anak kepada Ibrahim ini ada dua. Satu Ishaq ibunya Sarah, dan satu lagi Ismail ibunya Hajar. Menurut Maryam Jamilah, antara dua kumpulan ini, antara Ismail dan Ishaq ini mempunyai perbezaan yang sangat awal. Perbezaannya adalah disebabkan Ishaq ini dianggap sebagai anak apa maksudnya, anak gahara, dan Ismail merupakan anak gundik kerana ibunya hamba pada asalnya Hajar. Jadi berpunca di situlah maka pertarungan berpanjangan sampai kepada hari ini di antara umat Arab dan Yahudi. Kerana keturunan Ishaq lebih mulia kepada mereka berbanding dengan keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Dibicarakan di sini Bani Israel ini, kita ambil secara pendek saja sebab surah ini diturunkan di Madinah. Kita lihat Bani Israel di Madinah. Sebab yang Bani Israel dalam sejarahnya yang panjang daripada Iraq sampai kepada Palestin sampai ke Mekah, sejarahnya panjang. Kami pergi kepada negeri Mesir. Ini sejarah mereka tidak pernah tenang. Kita ambil sejarah mereka, iaitulah Yahudi atau Bani Israel di Madinah. Madinah pada waktu turunnya surah Al-Baqarah ini terdiri daripada kumpulan-kumpulan Arab dan Yahudi. Arab terbahagi kepada dua kumpulan, iaitulah Arab Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini penduduk Arab bukannya penduduk asal di situ. Arab asalnya datang daripada Yaman.
Yaman. Setelah negeri itu dilanda banjir besar menyebabkan mereka terpaksa berpindah. Berpindahlah sebahagian daripada penduduk Yaman ini ke Madinah, terutama sekali keturunan Amru bin Harithah. Keturunan Amru bin Harithah ini yang asalnya daripada Yaman pergi ke Madinah, dan anak-anaknya terbagi kepada dua kumpulan, dua puak, iaitu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini merupakan dua beradik anak kepada Amru bin Harithah. Tapi dua beradik ini tidak pernah damai. Tak pernah damai di Madinah. Yahudi di Madinah merupakan kaum minoriti. Mereka terdiri daripada 3 puak. Satu puak Aus, puak Banu Qainuqa namanya. Yang kedua Banu Nadir. Yang ketiga Banu Quraizah. Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraizah. Ini Banu ni kabilah lah. Kabilah. Mereka ini juga tidak bersepahaman antara satu dengan lain. Tiga-tiga kumpulan ini. Tetapi oleh kerana Banu Qainuqa ataupun ketiga-tiga kumpulan Yahudi ini berasal daripada Palestin. Mereka bukan penduduk asal Madinah juga. Mereka datang ke Madinah kerana tidak tahan duduk di bawah tekanan orang Rom yang memerintah Palestin pada ketika itu. Kira-kira 70 tahun sebelum daripada Masihi. 70 tahun sebelum Masihi, mereka ini berpindah pergi ke Madinah kerana ditekan oleh pemerintah Rom yang menjajah Palestin. Sesampai mereka ke Madinah, mereka mempunyai ilmu pengetahuan berbanding dengan penduduk Arab, Aus dan Khazraj. Mereka mempunyai pengalaman, dan sekalipun golongan mereka ini kecil, tetapi oleh kerana Arab berpecah belah, Aus dan Khazraj tidak pernah damai, maka Yahudi terbagi dua. Ada kumpulan yang setia kepada Aus, ada kumpulan pula yang setia kepada Khazraj. Jadi dengan itu, Aus dan Khazraj ini oleh kerana Aus dan Khazraj yang sentiasa bermusuh antara satu dengan lain, menjadikan Yahudi mempunyai kuasa pengimbang di Madinah. Kuasa pengimbang. Mereka memainkan politik adu domba, menjadikan Yahudi mantap di situ. Sebab Yahudi penting untuk mengekal dan mengukuhkan kedudukan Aus dan Khazraj. Kemudian apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi sampai ke sini dalam suasana Yahudi mempunyai kekuatan politik, pengimbang politik antara Aus dan Khazraj, dan mereka juga menguasai sektor ekonomi dan peladangan. Nabi datang ke sini di tengah-tengah Aus dan Khazraj berkacau bilau, dan di tengah-tengah Yahudi mempunyai kuasa di bumi Madinah. Nabi bermain politik. Politiknya ialah mengajarkan suatu peraturan dan perjanjian. Pertama sekali perjanjian ialah perjanjian damai antara kumpulan-kumpulan Aus dan Khazraj, dan seluruh kabilah Yahudi di Madinah hendaklah bersatu padu di bawah satu undang-undang yang diberi namanya Dusturul Madinah, peraturan Madinah. Peraturan ini ialah mewujudkan hubungan kerjasama antara kaum. Yang kedua, segala kabilah-kabilah Yahudi yang ada di Madinah tidak boleh bekerjasama untuk melemahkan Islam, tidak boleh bekerjasama dengan musuh dari luar untuk menghancurkan Islam. Tidak mungkin sama sekali. Jika mereka salah dalam perjanjian ini, mereka akan diperangi. Begitu. Kemudiannya, orang Aus dan Khazraj ini ada yang memeluk Islam sebagiannya lagi tunggu dan lihat. Nabi namakan Aus dan Khazraj ini sebagai kumpulan Ansar. Dan Nabi persaudarakan antara Ansar dengan Muhajirin. Hiduplah antara orang-orang Islam Muhajirin yang datang daripada Makkah dengan orang Ansar ini berbaik-baik. Orang Yahudi merasakan bimbang. Kedatangan Nabi SAW akan merampas apa yang ada pada mereka, iaitu kedudukan ekonomi dan pertanian yang mereka kuasai selama ini.
Memang pun kenyataannya begitu. Apabila orang-orang muhajirin datang daripada Mekah ke Madinah, orang muhajirin mengadakan perniagaan mereka dengan cara Islam. Tidak ada riba, dan di sana perniagaan orang muhajirin, orang Mekah berdasarkan kepada maaf dan maafan, murah hati, riba tidak ada. Tetapi dalam soal bayaran, dalam soal harga, mereka lebih menekankan soal murah hati. Perbezaan sedikit banyak tentang harga halal. Sebab itu hari ini pun pergi Mekah, dia beli dengan dia harga halal, dia kata. Halal. Haram tak halal tu makna itu bahasa asal. Bahasa orang muhajirin bila dia pergi berniaga di Madinah, di mana orang Yahudi mengamalkan riba, mengamalkan harga ini mereka pegang betul-betul. Tapi orang Islam pergi berniaga halal. Tak bayar, sikit tak cukup duit pun halal. Macam tu. Menjadikan orang Yahudi kalah dalam perniagaan yang seumpama ini. Demikian juga dengan peladangan pun, Nabi gerakkan orang-orang Aus dan Khazraj ini supaya bekerja kuat untuk menghidupkan ladang mereka, menjadikan orang Yahudi rasa tersisih. Banu Qainuqa, Banu Nadir tersisih di sini, lalu mereka berusaha bagaimana untuk mengalahkan Islam yang baru, yang tunasnya baru tumbuh di Madinah ini. Mereka adakan kerjasama dengan kaum musyrikin di Mekah. Adakan kerjasama untuk menumpaskan Islam yang baru datang ke Madinah. Nabi mengetahui pakatan itu. Pakatan itu sekaligus membatalkan perjanjian yang telah dibuat sebelum ini. Jadi dengan itu memberi alasan kepada Nabi SAW untuk menghalau semua Yahudi yang ada di Madinah itu. Nabi halau Yahudi Qainuqa. Nabi perangi Yahudi Khaybar. Nabi halau hingga semua sekali terpaksa keluar ke beberapa kawasan di Damsyik, di Syria pada hari ini, dan di Madinah bersih daripada Yahudi kerana mereka telah melanggar perjanjian. Nabi beri kata dua kepada mereka, bawa keluar barang-barang dalam masa beberapa hari, jika tidak mereka akan diserang. Akhirnya mereka mengambil peluang untuk berpukul keluar, dan itu jalan itu lebih ringan bagi mereka daripada ikut berperang bersama Nabi SAW. Itu sejarahnya. Jadi bila ayat ini bercakap pasal ya Bani Israel, yang pertama sekali Bani Israel yang ada di Madinah itu. Bani Israel ini oleh kerana mereka keturunannya Nabi-Nabi, Nabi Yaqub alaihissalam, maka sepatutnya mereka dahulu yang diperbaiki, sebab mereka mempunyai agama, ada pegangan kitab Taurat, ada pegangan, dan mereka pula keturunan baik-baik. Mereka pula orang yang berilmu pengetahuan berbanding dengan orang Mekah dan orang asal, penduduk Arab asal di Madinah. Yang pertama sekali, di dalam seruan ini meminta supaya mereka kenangkan nikmat yang mereka perolehi cukup banyak, tetapi mereka tidak pandai menjaga nikmat itu, menyebabkan nikmat yang ada di dalam tangan Bani Israel ini hilang. Diperingatkan kepada Bani Israel supaya kenangkan nikmat, sekaligus memperingatkan orang Islam, umat Islam, kerana mereka juga memperoleh nikmat, itulah nikmat Islam. Selama mana mereka berpegang teguh dengan nikmat Islam ini, mereka tidak akan rugi. Tetapi apabila mereka lepas Islam yang ada pada mereka, maka kerugian akan menimpa mereka satu demi satu. Dan kenyataan kita dapat lihat bagaimana yang berlaku kepada Bani Israel itu akan berlaku juga kepada umat Islam akibat kecuaian mereka memelihara nikmat yang ada. Ayat ini ditujukan kepada Bani Israel. Pada hakikatnya banyak pengajaran yang patut kita ambil di sini, ataupun kita katakan umat ini, yakni umat Nabi Muhammad ini, perlu belajar daripada sejarah silam, terutama sekali sejarah yang berlaku kepada Bani Israel, satu bangsa yang begitu tua di dalam sejarah tetapi tidak maju disebabkan perangai mereka yang cerewet dan serba tak kena dalam mengatur kehidupan mereka. Bangsa Yahudi ini satu bangsa yang sangat tua, tetapi mereka tidak maju kerana mereka sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh, hal yang tidak boleh membantu kepada khidmat umum, tidak membantu kepada pembinaan masyarakat dan bangsa mereka. Oleh kerana itu
mereka bisu di dalam ayat ini, jika mereka mahukan maju, ada beberapa perkara yang mereka perlu perbaiki. Pertama sekali, mengingati nikmat yang dikurnia Allah kepada mereka pada masa-masa yang silap. Mengingati nikmat boleh menjadi satu pendorong untuk memperbaiki diri sendiri, memperbaiki nikmat pertolongan Allah. Bani Israel satu bangsa yang ditindas oleh Fir'aun, oleh Raja Fir'aun beratus-ratus tahun lamanya di bumi Mesir. Mereka dijadikan pekerja-pekerja berat, membuat bangunan, angkat batu dan sebagainya. Ini kerja Bani Israel di bawah pemerintahan Raja Mesir pada ketika itu, Fir'aun pada ketika itu. Kemudian Allah selamatkan mereka dengan kebangkitan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dibangkit, kemudian menyelamatkan Fir'aun, bawa keluar daripada Mesir ke Palestin. Di melalui padang pasir Sina. Di tengah dalam perjalanan ini mereka tidak kenangkan kepada nikmat itu. Nikmat meskipun satu demi satu diberi kepada mereka. Kebangkitan Nabi Musa satu nikmat yang sangat besar. Kerana kebangkitan Nabi ini artinya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengaturkan program ini bagaimana untuk menyelamatkannya. Bawa turun seorang utusan Allah, iaitu namanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pimpin mereka. Sesampainya kepada padang pasir Sina, mereka dikatakan sesak di sini beratus-ratus tahun lamanya. Kerana mereka lambat sampai ke Palestin disebabkan mereka mengambil kira benda yang kecil-kecil. Benda kecil-kecil. Mereka mahu makanan. Allah berikan kepada mereka makanan manna dan salwa yang diturunkan daripada langit. Manna salwa terus daripada langit. Mereka pulaknya membantah. Kenapa mereka tak sedap makan perkara yang sama pada tiap-tiap hari itu saja. Tukarlah kepada bawang, lada, mentimun dan sebagainya, wa qissaiha wa fumiha, kacang dalnya, kacang tidak dalnya. Jadi mereka mahu makan macam tu. Tak mahu makan burung puyuh pada tiap-tiap hari burung puyuh, tak mahu. Sedangkan makanan ini mereka tidak berusaha pun. Mereka tidak tanam pun, dia datang terus daripada langit pada mereka. Mereka engkar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka panam di padang pasir, Tuhan turunkan awan teduh atas mereka. Zallalna alaihimul ghamam wa anzalna alaihim al-manna was-salwa. Makan minumlah, ini thayyibat yang Tuhan beri kepada mereka. Mereka tak kenal perkara ini. Kemudiannya apabila masuk bumi Palestin pulanya, maka disuruh masuk dengan penuh kesyukuran. Hittah, mintalah ya Allah ampunilah dosa. Bila masuk Palestin, patutnya mereka boleh masuk awal, tapi tak boleh masuk awal kerana remeh-temeh dalam perjalanan ini. Bila boleh masuk Palestin, dikatakan mereka masuk, mereka diperintah supaya masuk dengan penuh khusyuk tawadhu, tapi mereka masuk dengan penuh sendaan. Mereka masuk dengan jalan mengesok. Kemudiannya pula mereka masuk itu dengan menyebut bukannya hittah tapi hintah. Hintah itu makna gandum. Mana kami nak makan gandum. Apalah orang yang macam ni, mereka dalam perkara yang seumpama ini, Allah tolong setiap langkah yang mereka berjalan, tetapi mereka ini lupakan nikmat yang dikurnia Allah kepada mereka, nikmat yang keselesaan hidup. Jika tidak kerana pertolongan Allah, mereka akan terus sampai bila-bila pun mereka akan jadi hamba. Tapi tidak. Ini yang diperingatkan di sini. Katanya, wahai Bani Israel, yakni anak cucu Bani Israel, anak cucu Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Israel ini Nabi Ya'qub itu sendiri. Nabi Ya'qub dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Hebrew, nama dia Israel. Nama Nabi Ya'qub. Nama. Jadi itulah pertikaian negeri Israel ini, nama sekarang nama negeri, tapi sebenarnya nama Nabi asalnya. Tidak pernah berlaku nama Nabi menjadi nama negeri. Begitu. Tapi Israel menjadi nama sebuah negeri. Wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati, ingatlah nikmatku yang aku kurniakan kepada kamu. Mengingati nikmat, kita merasakan kita alhamdulillah. Tengok ke bawah, Tuhan suruh Nabi SAW bersabda, unzuru ila man dunakum, lihat kepada orang di bawah kamu, jangan lihat kepada orang di atas kamu, nanti kamu kufurkan nikmat. Untuk menggerakkan, mendorong hati kita supaya lebih banyak bersyukur kepada Allah. Tengok orang lain yang tidak dapat nikmat seperti kita.
Kita memperoleh nikmat dia begitu banyak, tapi masih syukur kepada Allah. Mengapa? Kerana kita mengingati apa yang tak ada pada kita. Kita tidak lihat apa yang ada. Ini satu langkah yang silap. Umat ini juga sepatutnya begitu dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Kamu pula hendaklah sempurnakan perjanjian aku dengan kamu, nescaya aku sempurnakan janji terhadap kamu. Janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala seperti kita sebutkan dahulu ialah fitrah manusia ini sebenarnya. Kejadian dia seumpama ini, kejadian seperti manusia ini, dilekapkan dia dengan fitrah semula jadi, mahulah fitrahnya itu, mahulah dia menyembah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perjanjian. Kita jangan ingat perjanjiannya macam perjanjian yang kita pergi sign, kita pergi baca depan Pak Tok Hakim balok dapat pembuang, misalnya kita baca satu demi satu kemudian kita tanda tangan. Perjanjian namanya, surat perjanjian. Tidak, bukan maksud macam tu. Maksud perjanjian yang kita sebutkan di sini ialah pada manusia ini lengkap dengan fitrah semula jadi. Fitrah ini sebenarnya yang suci itu menuntut daripadanya supaya dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama fitrah ini tidak dikotori, selama dia masih bersih, dia akan tunduk kepada satu kaedah, iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sajalah perjanjian ini yang ada pada makhluk manusia. Kita lihat pokok-pokok fitrah yang ada padanya, dia akan mencari sesuatu yang boleh meneruskan kelangsungan hidupnya. Akan cari, dia memerlukan oksigen. Kita tanam pokok pada tempat teduh, dia akan cari panas. Demikian pokok juga untuk mencari sesuatu yang boleh menghidupkannya. Kita tanam pokok kekacang, oleh kerana dia tidak ada kayu, tidak ada tulang belakang yang kukuh, dia ada jari-jari, dia mesti bergantung sehingga dia boleh naik pokok sebesar mana sekalipun. Lalu sajalah apa-apa yang dia boleh bergantung, dia bergantung jari-jarinya itu. Ini fitrah yang ada padanya menuntut. Dari mana dia belajar? Fitrahnya. Fitrah yang ada pada manusia ini, jika dibersih atau sifatnya sebagai manusia yang dijadikan daripada tanah, yang dikekalkan dengan hawa nafsu, dengan akal dan seumpama ini, mahulah dia sembahyang. Dia akan mencari Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya, mau sembahyang, mau puasa, zakat, haji, jikapun tidak dibangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah dibangkit oleh Nabi, membantunya untuk meneruskan kelangsungan hidupnya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian ini tidak hanya kepada Bani Israel sahaja, tetapi kepada semua makhluk manusia. Allah meminta supaya disempurnakan. Aufu bi'ahdi. Hendaklah engkau sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Ufi bi'ahdikum. Aku sempurnakan si janjiku terhadap kamu. Janjiku terhadap kamu ialah kamu mahukan kenangan di dalam hidup ini. Kamu mahukan kejayaan, kecemerlangan di dalam hidup ini. Aufu bi'ahdi. Aufu bi'ahdi. Sempurnakan kejayaan kamu. Kejayaan kamu dengan aku. Ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, nescaya Allah memelihara anda. Ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, nescaya Allah pelihara kamu. Bagaimana untuk memelihara Allah? Pelihara Allah, jauhi larangannya, sempurnakan perintahnya, taatkan kepadanya, jauhi larangannya. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Peliharalah Allah, nescaya anda dapati Allah, yakni pertolongannya berada di hadapan anda. Pokok pangkalnya, kuncinya, taatkan Allah, jauhkan larangannya, sempurnakan tuntutannya. Wa iyaya farhabun. Dan taklah kamu merasa takut, dan kamu merasa takut kepadaku saja, tidak kepada yang lain. Ini 3 tuntutan dalam ayat ini. Pertama, ingatkan nikmat Allah, sempurnakan janji dengan Allah, jangan persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang dikehendaki oleh kamu wahai Bani Israel, Allah akan sempurnakan. Tetapi selama ini kamu lupakan nikmat, kamu kufurkan nikmat, kamu tidak taatkan kepada Allah, kamu tidak patuh kepada perjanjian. Oleh kerana itu kamu ditimpa berbagai-bagai bala dalam perjalanan kamu. Sejak kamu berada di negeri Mesir sampailah kamu berada di Palestin, ada saja masalah yang menimpa kamu.
Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Wala takunu awwala kafirin bih, jangan pula kamu menjadi orang yang mula-mula kafir, ingkar akan dia. Wala tastaru bi ayati thamanan qalila, jangan sekali-kali engkau menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan dunia yang sedikit faedahnya. Wa iyaya fattaqun, kepada aku saja kamu hendaklah bertakwa. Penyakit yang ada pada Bani Israel ini ialah susah mengubah adat. Adat mereka sukar untuk diubah. Ada adat lama, budaya lama. Atau yang perlu diubah ialah apabila Nabi bertukar, maka syariat juga bertukar, kitab suci juga bertukar. Mengapa? Untuk disesuaikan dengan zaman. Sebelum ini mereka nak bernabikan Nabi Musa AS. Nabi Musa diutus Allah kepada mereka. Syariat Nabi Musa telah dihapuskan. Habis, sudah dihapus, yakni tamat tempohnya, digantikan dengan Nabi Muhammad. Maka dituntut supaya beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Quran. Mereka sangat berat untuk beriman kepada Al-Quran kerana menganggap bahawa Muhammad ini datangnya daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail, Nabi yang sangat-sangat tidak disukai oleh mereka. Kerana apa? Ismail dengan Nabi Ishak ini adalah Ishak anak dara bagi Nabi Ibrahim. Ya, kemudian yang mulanya ibunya Sarah, kemudian anak Ismail ini ibunya Sarah yang merupakan bundik. Jadi oleh kerana itu mereka tidak boleh menerima kebangkitan Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran disebabkan budaya dan adat itu sudah begitu terpaku di dalam pemikiran mereka dan sangat-sangat sukar untuk dibuang. Allah menyuruh mereka supaya beriman. Iman kepada Al-Quran ini musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kamu, yakni tidak ada bercanggah dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa itu. Wala takunu awwala kafirin bih, jangan pula kamu orang yang pertama. Jangan jadi juara dalam kafir. Carilah jalan iman, jangan jadi orang kafir. Nanti kamu jadi kafir akan diikuti oleh zuriat kamu. Oleh zuriat dan keturunan kamu seluruhnya akan mengikuti kamu. Dengan sendirinya kamu jadi orang yang paling kafir dan orang pertama menyediakan jalan-jalan kafir untuk keturunan kamu. Jangan begitu. Wala tastaru bi ayati thamanan qalila, jangan jadi pulanya ayat-ayat Allah ini sebagai harga yang murah yang boleh ditolak sana tolak ke sini untuk dijadikan bayaran. Jangan begitu. Wa iyaya fattaqun, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Demikianlah nasihat Allah kepada Bani Israel sebagai jalan untuk memajukan diri dan bangsa mereka. Apakah kisah Bani Israel yang disebut dalam Al-Quran ini hanyalah untuk Bani Israel saja? Kita tidak Bani Israel, kita Bani lain, Bani Israel, maka tidak ada kena-mengena. Tidak begitu. Kitab suci Al-Quran sebenarnya untuk paduan, maka paduan ini adalah dipakai untuk semua bangsa, semua manusia. Jika Al-Quran memberi nasihat kepada Bani Israel, maka itu sebagai satu sejarah silam, dan sejarah itu dipakai sebenarnya oleh diambil iktibar oleh sesiapa saja yang ingin mempelajari daripada sejarah silam. Kemudian seterusnya, wala talbisul haqqa bil batil.